Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memimpin kita, yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan sebahagian daripada kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang mulia. Ini semua adalah merupakan kemuliaan yang Allah berikan buat kita semua, kerana Allah telah memuliakan pendengaran kita, penglihatan kita untuk mendengarkan perkara-perkara yang mulia daripada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu nikmat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneruskan terus memberikan kepada kita kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan juga agar mana kita tidak, dan juga agar mana diberikan kepada kita kefahaman yang sebenarnya, agar kita tidak tersalah faham apabila mendengarkan cerita-cerita kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari, khususnya berkenaan dengan kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita seorang hamba yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai peringatan, kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal. Kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal. Bukan bermakna kita masih lagi dituntut untuk menambahkan lagi rasa kegembiraan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya bulan lain tidak, tapi bulan khususnya bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal ini ditambah lagi. Baik, alhamdulillah, kita menyambung pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu telah kita melalui tentang proses penurunan wahyu yang pertama. Bagaimana malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memeluk Nabi 3 kali, kemudian memberikan kepada Nabi 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, macam yang kita baca dengan surah Iqra. Subhanallah. Dan juga yang terakhir sekali yang kita lalu adalah bahawasanya setelah mana Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama, baginda keluar daripada gunung, daripada Jabal Nur itu, keluar daripada Gua Hira itu. Dan telah kita katakan bahawa di situ ada flashback sikit. Flashback sikit. Kerana apa? Kita sedia maklum
bahawa Nabi SAW bukanlah baru berkhalwat di mulut gua. Bukanlah baru berkhalwat ataupun menyendiri, mengasingkan diri daripada masyarakat. Maksud saya apa? Bukanlah maksudnya ketika Nabi berumur 40 tahun itu baru Nabi nak start buat khalwat, tak. Kita dah tahu daripada Nabi SAW mengatakan, ada yang mengatakan daripada umur 38, 39, 40. Dan ada juga yang mengatakan riwayat-riwayat yang lain. Jadi di antara daripada riwayat, daripada cerita-cerita yang Nabi SAW sedang berkhalwat, Nabi SAW satu ketika pada malam hari, ni sambungan, ni flashback bukan sambungan daripada minggu lalu, di flashback dia. Nabi SAW pada satu malam itu berada di tepi gunung. Bermakna keluar daripada Gua Hira itu. Kalau kita keluar sekarang ni, kalau kita pergi ke Jabal Nur, kita kalau naik ke atas sekali, situ ada macam pagar kan, ada macam tempat railing situ. Kita kalau pegang, kita kalau diri situ boleh nampak sampai ke Kota Mekah. Sampai ke nampak ke daerah Hotel Zamzam Tower situlah. Subhanallah. Jadi kita bayangkan seolah-olah Nabi berada di situlah. Maka tiba-tiba Nabi SAW berkata, aku mendengar sebuah suara daripada langit. Nabi SAW mengatakan, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara daripada langit. Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku adalah Jibril. Ni tiba-tiba ni. Salah satu daripada Nabi SAW berkhalwat, ada cerita, Nabi satu ketika tu keluar daripada gunung dan tiba-tiba terdengar suara. Kita kalau bayangkan kita keluar daripada Gua Hira tu, tiba-tiba kita dengar suara daripada atas. Daripada langit, Nabi kata ni, suara daripada langit. Subhanallah. Apa yang dikatakan suara itu? Ya Rasulullah. Sebenarnya dalam dialog itu, dalam cerita itu dipanggil Nabi, Ya Muhammad. Tapi saya rasa tidak sedap. Walaupun kita menceritakan kembali, ala ustaz ni cuma menceritakan betul. Tapi dalam kita menceritakan tentang Nabi SAW, tetap kita tidak boleh lari daripada adab kita dengan Nabi SAW. Sebab itu pelajaran sirah ni, orang yang mengajar sirah ini dia susah. Kerana dia betul-betul nak kena jaga bahasa dengan menggunakan bahasa menceritakan Nabi SAW. Subhanallah. Maka suara itu berkata, Ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Utusan Allah ataupun pesuruh Allah, bahasa Arabnya Rasulullah. Bahasa Melayu ni terjemahkan utusan Allah ataupun pesuruh Allah. Sedangkan aku adalah Jibril. alaihissalam. Baik. Maka kata Nabi SAW, aku mendongakkan kepalaku ke langit. Tengok atas. Kata Nabi SAW, aku mendongakkan kepala aku ke langit. Dan aku melihat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang meletakkan kedua kakinya ke ufuk langit. Nabi SAW apabila mendongak ke langit, pasal suara datang daripada langit ni, Nabi mendongak ke langit dan Nabi melihat malaikat Jibril AS dalam bentuk seorang laki-laki yang kakinya itu berada di ufuk langit. Bermakna kita boleh bayangkan betapa besarnya malaikat Jibril AS. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, malaikat Jibril AS menunjukkan rupa beliau yang asli kepada Nabi SAW dalam seumur hidup Nabi itu 2 kali saja. Hanya 2 kali saja Nabi dapat melihat malaikat Jibril punya true form. Bagaimana rupa malaikat Jibril yang asli. Yang pertama pada ketika inilah. Jadi kita bayangkan Nabi keluar ni daripada Gua Hira dalam keadaan seorang diri, tiba-tiba keluar daripada Gua Hira, tiba-tiba dengar suara daripada langit, tiba-tiba nampak satu lembaga yang besar yang menyerupai seorang laki-laki. Kalau kita agak-agak je macam mana? Habis gol. Terus kita mabuk, golek-golek turun daripada Gua Hira agaknya. Dan Nabi SAW mendongak ke langit. Nabi melihat seorang laki-laki yang meletakkan kedua kakinya di ufuk langit. Subhanallah. Bayangkan betapa besarnya malaikat Jibril AS. Itu kali pertama yang Nabi melihat malaikat Jibril AS dengan rupa yang asli. Kali yang kedua adalah ketika mana Nabi SAW diberikan nikmat yang besar, mukjizat Nabi yang terbesar setelah Al-Quran.
iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi SAW berkata kepada malaikat Jibril AS, langsung malaikat Jibril mengatakan, satu sayap malaikat Jibril ini kalau dibukakan, gelap satu dunia. Satu sayap, satu saja sayap malaikat Jibril kalau dibuka, gelap satu dunia. Dalam malaikat Jibril AS mempunyai 600 sayap. Kita bayangkan, subhanallah, maha besarnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Satu sayap malaikat Jibril AS buka, gelap satu dunia. Tak ada langsung pancaran cahaya. Bermakna matahari kalau ada kat luar pun tak boleh masuk cahaya matahari ke dalam dunia ni. Gelap, subhanallah. Dan malaikat Jibril ada 600 sayap. Ustaz, kalau 600 tu kan, kalau bulu-bulu kan boleh tembus jaring-jaring. Itu kita ikut akal kita. Kita bayangkan sayap macam sayap burung. Sayap tu, kita jangan bayangkan sayap malaikat tu macam mana sayap dia. Wallahu a'lam bisawab. Kita cuma beriman sahaja. Tak payah nak kaji lah, Ustaz, satu sayap tu ada berapa bulu nak kena kira ke tak? Ini orang pergi injek masukkan ke hospital, bagus. Benda yang tak ada kena-mengena, yang tidak menambahkan keimanannya, nak pergi kaji. Subhanallah. Dan ini 2 kalilah Nabi SAW melihat malaikat Jibril pada rupa yang aslinya. Subhanallah. Baik, kemudian setelah itu malaikat Jibril AS berkata lagi. Malaikat Jibril AS berkata lagi, ya Rasulullah, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril, kata malaikat Jibril AS. Subhanallah. Baik. Setelah kali kedua malaikat Jibril AS repeat, setelah malaikat Jibril AS repeat lagi, maka Nabi SAW berdiri seperti seorang yang macam terpaku. Nabi macam, bahasa kita macam stun. Yalah, ni lumrah manusia. Nabi manusia. Kita pun kalau nampak macam gitu, silap kita bukan stun. Agaknya tercerit-berit agaknya. Nabi nampak, Nabi macam stun. Terpaku Nabi SAW. Dalam hadis itu mengatakan, tidak aku ke hadapan dan tidak aku ke belakang. Stay. Berapa terpaku lah. Keluar ni tiba-tiba dengan suara nampak lembaga besar. Stun. Subhanallah. Kata Nabi SAW, tidaklah aku mengarahkan pandanganku ke arah mana pun, kecuali aku melihat dia berada di sana. Nabi SAW mengatakan, tidak aku mengarahkan pandangan aku ke arah mana pun, melainkan aku melihat dia berada di sana. Subhanallah. Kita boleh bayangkan betapa besarnya malaikat Jibril AS. Tengok kanan ada malaikat Jibril, tengok kiri pun ada juga. Subhanallah. Kalau kita benda besar, kita pusing kanan, pusing kiri, pun tetap nampak benda yang sama. Subhanallah. Jadi macam gitulah Nabi SAW describekan. Tidak aku pandang ke arah mana pun, melainkan aku melihat dia berada di sana. Baik. Sambung kata Nabi SAW, aku masih dalam keadaan berdiri sehingga akhirnya isteriku Khadijah mengirim utusan-utusan untuk mencariku. Mereka tiba di Mekah sebelah atas dan kembali pada Khadijah, sementara aku tetap berada di tempatku. Kata Nabi SAW, bahasa kita lah, while aku sedang dalam keadaan terpaku macam gitu, dalam keadaan aku ni masih berdiri tegak seperti itu, akhirnya isteri aku menghantarkan utusan-utusan, mengirimkan pembantu-pembantunya, khadim-khadimnya, yang nak berkhidmat dengan isterinya, atau yang bekerja dengan isterinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, mengarahkan untuk mencari Nabi SAW. Subhanallah. Baik. Mengarahkan untuk mencari Nabi. Bermakna apa? Bermakna seolah-olah di sini apa yang kita fahami adalah Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha tahu Nabi tu berada di mana selalu. Kemudian bila pergi ke tempat yang biasa adanya Nabi di situ, Nabi tak ada. Subhanallah. Pasal Nabi sudah tengah ada keadaan stun di tempat, terpaku di tempat yang lain. Subhanallah. Baik. Maka orang-orang utusan itu mencari Nabi SAW sampai di Mekah sebelah atas. Nak kata bahasa kita ni, nak cakap setiap penjuru Mekah ni, pembantu-pembantu utusan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mencari Nabi SAW.
Dan Nabi masih tetap di tempat Nabi sampailah utusan itu kembali kepada Siti Khadijah mengatakan kami tidak menjumpa Nabi SAW. Nabi masih kat situ juga. Utusan cari tempat yang biasa ada Nabi tak ada. Subhanallah. Baik. Utusan itu pulang dalam keadaan hampa berjumpa dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Baik. Lalu kata Nabi SAW, dia pun menghilang daripadaku. Lalu kata Nabi SAW, dia pun menghilang daripada aku. Bermakna siapa ni? Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril AS. Baik. Aku pun pulang menemui isteriku Khadijah di gua. Subhanallah. Jadi Nabi SAW setelah mana Malaikat Jibril AS menghilang daripada pandangan Nabi SAW, maka Nabi pulang kembali ke gua dan berjumpa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha di situ. Siti Khadijah ada di situ. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW berbaring di pahanya dan bersandar rapat padanya. Setelah itu Nabi SAW berbaring di pahanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan bersandar kepada Siti Khadijah. Subhanallah. Kita boleh bayangkan bagaimana peranannya seorang suami dan peranannya seorang isteri. Peranan seorang suami itu apabila pulang jumpa apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu adalah kemesraan bersama seorang isteri itu tidak kenal pada umur. Kemesraan kepada seorang isteri itu tidak mengenal umur. Walaupun kita sudah bercucu sekalipun, walaupun kita sudah bercicit sekalipun, kemesraan kepada seorang isteri itu tidak kenal umur. Jadi kita ambil akhlaknya Nabi SAW. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang terbaik dengan isterinya dan aku adalah yang terbaik dengan isterinya. Nabi SAW ketika sudah berada di Madinah, Nabi berbaring di pahanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat lalu ni. Subhanallah. Nampak? Macam mana tahu? Pasal nampak lah. Subhanallah. Nak beritahu pada kita, Nabi ketika itu sudah 58, 59, 60 mungkin. Dan Nabi tak ada rasa segan. Nabi menunjukkan kemesraan Nabi dengan isteri Nabi SAW yang tercinta. Kalau kita buat sekarang, kalau kita dengar ni, pasti kita pergi buat. Kalau jiran sebelah nampak, agak-agak dia cakap apa? Ni dah tanda-tanda nak meninggal tu, sebab tu dia buang terbiat. Dah jadi bualan pula. Ada kemesra dengan isteri dia kata dia buang terbiat nak meninggal. Ketuk kepala dia baru tahu. Memang kita akan rasa perkara ni ganjil. Perkara ni macam, alamak ustaz, dah lama lah ustaz, saya sendiri tak tidur dengan isteri saya, tidur dengan cucu. Isteri saya tidur dengan cucu, saya tidur kat atas kerusi. Katil saya tu dah katil cucu dengan katil isteri saya. Subhanallah. Walaupun kita sudah berumur, maaf kata gigi pun tinggal dah jadi merah semua. Faham? Gigi dah kena merah. Gusi je, gigi dah tak ada lah. Rambut pun banyak dah silver. Yang hitam-hitam tu semua banyak dah merajuk. Dah tinggal silver. Subhanallah. Silver tahu silver uban. Bahasa lembut. Bahasa lembut dia silver. Takkan nak mesra dengan isteri saya ustaz. Nanti orang cakap saya ni dah terbiat. Anak menantu semua tengok. Kita nak buat ni untuk siapa? Mencontohi akhlak Nabi SAW. Itu peranan suami yang pertama yang kita boleh ambil daripada akhlak Nabi SAW. Yang kedua adalah Nabi SAW itu apabila berjumpa kembali dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, cuba menenangkan Siti Khadijah dengan bermesra dengan Siti Khadijah. Don't worry, insyaAllah I'm okay. Nabi tenangkan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Itu peranan suami. Peranan seorang isteri adalah, yang pertama adalah isteri sentiasa risau akan keadaan suami di mana pun dia berada. Isteri senantiasa risaukan akan keadaan suami di mana pun dia berada. Suami balik lambat kerja, mungkin tak sempat untuk beritahu, inform orang rumah di rumah. Maka setidaknya isteri itu mendoakan, ya Allah selamatkanlah suami aku di mana pun dia berada. Mungkin dia tak dapat menghubungi aku kerana handphonenya mati dan sebagainya.
Kita sebagai isteri jangan terus serkap jarang. Cemburu buta. Cemburu buta hukumnya adalah haram. Cemburu itu perkara yang dituntut. Tapi cemburu buta hukumnya adalah haram. Cemburu buta. Ni bapak kau balik ni, baik lambat ni, mana je dia merayap. Mana perempuan mana dia pergi jumpa ni. Ni cemburu buta. Cemburu buta hukumnya adalah haram. Suami tengok sidai kain, tengok tingkap belakang lama-lama. Isteri kat dapur, tengok betina mana pula tu. Ni namanya cemburu buta. Hukumnya adalah haram. Cemburu memang dituntut dalam Islam. Tapi kalau memang ia itu berdasarkan fact. Nampak suami kita berbual dengan isi orang tak pasal-pasal, ketawa-ketawa pula tu. Cemburu ketika itu dituntut. Suami pula nampak isteri berbual dengan jiran sebelah, lelaki sebelah, ketawa-ketawa pula, ada jok-jok pula. Suami berhak untuk cemburu. Tapi kalau suami cemburu tak pasal-pasal, for no reason, isteri pula cemburu pada suami for no reason, hukumnya adalah haram. Haram, tak boleh. Baik, jadi kalau suami itu balik pulang lewat ataupun tidak tahu kat mana keadaan suami itu berada, isteri kat rumah tu risaukan keadaan suami. Jangan dah fikir bukan-bukan ni suami aku pergi mana je, pergi rumah siapa ke. Jangan. Subhanallah, jangan begitu. Doakan keadaan suami tu. Mungkin ada hujan, petir menyambar dan sebagainya. Kita doakan. Itu peranan seorang isteri. Peranan bila suami tidak ada, risaukan keadaan suami. Tunjukkan prihatin, concernkan keadaan suami. Subhanallah. Baik, walaupun suami kita tak concern kat kita. Kita keluar jalan-jalan seorang-seorang, suami tak kisah pun. Baliklah kau pukul 12 malam, aku tak kisah. Aku tahu kau dah balik, aku dah tidur. Walaupun kita ada suami macam itu sekalipun. Tapi apakah kita mempelajari kesan sikap yang buruk untuk di-applykan, untuk diimplementkan pada diri kita, sehingga kita menunjukkan kembali akhlak yang buruk? Apakah itu yang diajarkan oleh Nabi SAW? Subhanallah. Baik, itu yang pertama. Risaukan keadaan suami. Yang kedua, menenangkan hati suami. Selalu menenangkan hati suami. Siti Khadijah radhiyallahu anha jumpa Nabi SAW, menenangkan hati Nabi. Merapatkan diri beliau yang mulia dengan Nabi SAW supaya tenang hati Nabi SAW. Subhanallah. Baik. Jadi kita boleh nampak. Ini namanya indah. Indah rumah tangganya Rasulullah SAW. Indahnya rumah tangganya Rasulullah SAW. Kita kalau nak pakai slogan tu, rumahku syurgaku, kita kena balik kepada Nabi SAW. Kena balik. Bukan kita nak pakai akal kita. Kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW. Baik. Balik pada ceritanya tadi. Maka Nabi SAW ketika sedang berbaring, maka Siti Khadijah radhiyallahu anha apabila sedang Nabi berada di pehanya, berbaring di pehanya, Siti Khadijah cuba untuk menenangkan hati Nabi. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kamu berada di mana tadi? Siti Khadijah tanya saja. Siti Khadijah tanya, tak ada apa ni? Saya tunggu kat sini tu abang, lama-lama kat gua tau, gelap-gelap ni. Abang pergi mana? Mana boleh tinggalkan saya seorang-seorang? Kalau ada ular ke, kalau ada harimau ke, kalau ada jin ke, kalau ada toyol ke, macam mana? Siti Khadijah radhiyallahu anha tak kata sedemikian. Walaupun ditinggalkan oleh Nabi SAW seorangan. Siti Khadijah radhiyallahu anha masih ada kat situ. Bila Nabi sudah berbaring, baru Siti Khadijah tanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, kamu berada di mana tadi? Kamu berada di mana tadi? Demi Allah, aku telah mengirimkan orang-orangku untuk mencarimu, sehingga mereka berada mereka sampai ke Mekah sebelah atas, kemudian pulang dengan tangan yang hampa. Baik, jadi ini adalah soalan yang ditujukan kepada Nabi SAW. Baik. Di sini apa yang kita faham di sini adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha ada bersama dengan Nabi SAW ketika baginda sedang berkhalwat. Subhanallah. Tengok bagaimana kasih sayang suami isteri ni, ya Allah. Kasih sayang yang kita inginkan berada dalam rumah tangga kita.
Siti Khadijah radhiyallahu anha kalau berlandaskan kisah riwayat ini menunjukkan bahawa beliau itu berada dengan Nabi SAW ketika Nabi sedang berkhalwat. Tak ada kata Siti Khadijah biarkan padan muka ni nak suara-suara sangat, pergilah. Tak ada. Siti Khadijah nak menemani Nabi SAW, nak ada dengan Nabi bila Nabi sedang beribadat, nak ada dengan Nabi bila Nabi sedang nak menenangkan diri, nak ada dengan Nabi bila Nabi nak menenangkan fikiran Nabi, nak menjauhkan diri daripada masyarakat, nak bertafakur mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Kalau ikut kisah ini, Siti Khadijah ada dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian kisah ini pula ianya bertentangan dengan riwayat yang mengatakan bahawa Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ketika menghantar makanan kepada Nabi SAW, beliau tidak menjumpai Nabi SAW. Baik. Jadi dekat sini ada dua riwayat. Saya bawakan dua-dua riwayat. Riwayat yang pertama, Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ada bersama Nabi SAW ketika Nabi berkhalwat. Riwayat yang lain pula, ia bertentangan dengan riwayat yang sebelum ini. Kenapa? Kerana ia mengatakan bahawa beliau itu tidak menjumpai Nabi kerana ketika nak menghantar makanan kepada Nabi SAW, beliau tidak menjumpai Nabi. Jadi ada dua. Kalau kita ikutkan based on riwayat tadi, Nabi sendiri yang turun pergi ambil bekalan, kemudian bawa ke atas. Dan bersama dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Riwayat yang baru ini mengatakan bahawa Nabi SAW itu dihantar makanannya oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan bila sampai ke tempat Nabi yang biasanya Nabi ada, Nabi tak ada. Nabi tidak ada. Subhanallah. Baik. Bila Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha tidak menjumpai Nabi, maka itulah barulah beliau menghantarkan utusan-utusan pekerja-pekerja dia untuk mencari Nabi SAW. The first kali tempat adalah mencari Nabi di rumah pakcik-pakcik Nabi. Tapi tidak jumpa. First kali menghantar utusan-utusan itu ke rumah pakcik-pakcik Nabi dan melihat Nabi tak ada di situ. Dalam hal ini apa yang kita boleh ambil adalah kita boleh lihat bagaimana Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mengetahui kebiasaan suaminya itu selalu berada di rumah pakcik-pakciknya. Nabi SAW seorang yang sangat menjaga silaturahim. Sampai Siti Khadijah tahu kalau Nabi tak ada, bermakna Nabi ada di rumah pakcik-pakciknya, subhanallah. Jadi daripada sini kita tahu bahawa Nabi adalah orang yang sangat menjaga hubungan silaturahim. Walaupun Nabi sudah berkahwin, walaupun Nabi sudah umur 30 lebih, sudah hampir 40 tahun, subhanallah. Baik. Jadi bila mana Siti Khadijah radhiyallahu anha menghantar menghantar pesuruh-pesuruhnya untuk mencari Nabi SAW di rumah pakcik-pakciknya, maka dalam pada itu Nabi SAW pulang ke rumahnya dan berjumpa dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan langsung menceritakan apa yang baginda lihat dan juga dengar. Mendengar terus menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah apa yang Nabi lihat dan juga apa yang Nabi dengar. Subhanallah. Baik. Maka balik kepada sambung ni, bila Nabi SAW menceritakan apa yang dilihat, apa yang Nabi dengar tadi, maka Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mengatakan, bergembiralah wahai suamiku. Siti Khadijah mengatakan, bergembiralah wahai suamiku. Dan tetaplah, firmlah, dan tetaplah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku harap engkau diangkat menjadi Nabi. Aku mengharap engkaulah Nabi, engkaulah yang akan menjadi Nabi untuk umat ini. Kata Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap engkaulah Nabi yang dipilih pada umat ini. Ini apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha ketika mana Nabi SAW menceritakan apa yang Nabi lihat. Belum wahyu ni belum dapat lagi.
Ni saya katakan tadi kita flashback. Jadi bila Nabi SAW menceritakan kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha apa yang telah berlaku, maka Sayyidatina Khadijah mengatakan, demi zat aku. Nabi semua sekali Siti Khadijah mengatakan, bergembiralah. Bergembiralah. Bermakna apa? Nak bilang kepada Nabi SAW, jangan takut. Don't worry ya Rasulullah, jangan risau, jangan takut. Kenapa? Nabi SAW pulang ke rumah setelah melihat berjumpa dengan lembaga yang besar. Wajar orang merasa takut. Subhanallah. Jadi Siti Khadijah sekali lagi menunjukkan peranan sebagai seorang isteri yang salihah. Subhanallah. Peranan seorang isteri yang salihah senantiasa untuk menenangkan hati suami. Walaupun suami itu balik lewat, isterinya, kita isteri sebagai seorang isteri tertunggu-tunggu, mana suami aku risau ni dah balik ke belum, naik bas ke naik teksi, macam mana, ada traffic jam ke, ada accident ke, na'udzubillah, tak tahu ni macam mana. Bila suami pulang, menenangkan hati suami, kenapa lambat semua, don't worry bang, pergi siap dulu, pergi bersihkan diri dulu, kita makan ni, dah masak dah sediakan. Subhanallah, ini yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, bergembiralah wahai suamiku dan tetaplah. Bermakna stay firm, jangan takut, jangan risau. Demi zatku berada di dalam kekuasaannya. Sesungguhnya aku berharap engkaulah Nabi yang dipilih bagi umat ini. Subhanallah, ini yang dikatakan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Baik. Maka setelah mana Nabi SAW diberitahu oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Siti Khadijah bangun memperbetulkan pakaian beliau dan langsung keluar keluar daripada mana? Ulang balik daripada cerita riwayat pertama tadi, keluar daripada Gua Hira. Nabi masih dekat situ. Berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Sepupunya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yang merupakan seorang yang alim agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Subhanallah. Ustaz, habis Siti Khadijah keluar tu tak berizin Nabi. Kalau Nabi dah nampak, memang Nabi izinkan. Nabi masih dalam keadaan nak menenangkan diri Nabi SAW. Dan Siti Khadijah bukan nak saja keluar, nak ada sebab Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha keluar pergi jumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Dan untuk pengetahuan sekalian, Waraqah bin Naufal ketika itu sudah buta. Matanya itu sudah buta dan dia sudah di dalam penghujung umurnya, sudah berada dalam keadaan umur yang lanjut. Subhanallah. Baik, jadi apa yang berlaku antara Siti Khadijah dengan Waraqah bin Naufal? Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita akan sambung ni tentang dialog antara Siti Khadijah dan juga Waraqah bin Naufal pada minggu hadapan, insyaAllah. Ila huna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.